Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah versus Penang dalam derby utara, yang mana Kedah menang 1-0 hasil jaringan dari William Lira. So akhirnya William Lira berjaya menjaringkan gol. Namun begitu bukanlah aksi yang terbaik dipamerkan oleh beliau, tetapi sumbangan beliau berjaya memastikan yang Kedah berjaya membawa pulang 3 mata dan kekal untuk berada di tempat kedua dalam saingan Liga Super. Kalau kita lihat kepada game ataupun corak permainan yang diterapkan oleh kedua-dua pasukan, Penang boleh dikatakan adalah tim yang lebih baik dari segi menyerang apabila mereka dari first half ada beberapa gerakan serangan yang dicipta yang hampir membolehkan mereka untuk menjaringkan gol, tetapi akibat dari segi decision making dan juga execution yang kurang memuaskan menyebabkan mereka gagal untuk membolosi bahagian gol pasukan Kedah, manakala Kedah pula dibantu oleh gerakan ataupun bahagian pertahanan yang begitu solid dalam mengekang asakan dan juga gerakan serangan dari pasukan Penang, dan combination play di bahagian tengah serta bahagian winger pun menarik. Cumanya apa yang menjadi ketandusan ataupun untuk membantu bahagian serangan Kedah ni adalah dari segi involve ataupun penlibatan seorang striker yang menyebabkan Kedah agak kurang efektif dalam melakukan percubaan dan juga menjaringkan gol. Jadi boleh katakan perlawanan semalam adalah perlawanan yang agak seimbang dan Kedah bermain dengan 10 orang selepas Wan Amirul Afiq dikenakan second yellow card apabila bola terkena tangan beliau lah, dan beliau dikenakan kad merah. Tetapi walaupun bermain dengan 10 orang, Kedah masih menunjukkan fighting spirit untuk memenangi perlawanan dan menunjukkan yang mereka betul-betul nak menang dan bertahan dengan begitu baiklah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kedah dahulu. Apakah perkara yang positif yang boleh kita puji tentang pasukan Kedah pada perlawanan ini? Perkara pertama yang boleh kita puji tentang pasukan Kedah pada perlawanan ini adalah mengenai pertukaran awal yang dilakukan oleh Coach Nafuzi Zain, iaitu membawa masuk Wan Amirul Afiq menggantikan Hishamuddin, yang mana untuk game ni dalam 30 minit yang pertama, kalau kita lihat gerakan serangan yang dilakukan oleh pasukan Penang adalah berpaksikan di bahagian kanan Kedah atau berpaksikan kepada bahagian kiri Penang lah, dengan penggunaan player seperti Adib Raub yang mendapat support daripada Azmi Aris yang buat overlap ataupun mendapat hantaran-hantaran yang baik dari Ni Akif yang mempunyai vision yang sangat bagus. Jadi kita boleh nampak lah yang bahagian kanan Kedah yang mana dimainkan oleh Hishamuddin agak menjadi lubuk dan banyak terdedah kepada counter attack dan juga serangan yang berbahaya ke arah gawang pasukan Kedah. Jadi apa yang dilakukan oleh Coach Nafuzi adalah melakukan pertukaran awal dengan membawa masuk Wan Amirul Afiq, yang mana dengan kemasukan Wan Amirul Afiq ni memberikan satu pertanda dan juga performan yang positif kepada bahagian pertahanan kanan Kedah dengan efektifnya ketika bertahan dan juga sangat bagus dari segi memberi supporting play dengan buat overlapping ke bahagian hadapan sewaktu Hidalgo memegang bola di bahagian wide area. Cumanya sayanglah apabila Wan Amirul Afiq baru masuk, dia dah dapat first yellow dan di second half dia dapat red card. Jadi benda tu agak merugikan kepada pasukan, sedangkan pada ketika itu Wan Amirul Afiq sedang berada dalam prestasi yang agak bagus selepas menggantikan Hishamuddin ketika first half. Jadi itu adalah benda pertama yang boleh saya puji lah tentang positif side yang dilakukan oleh Coach Nafuzi. Yang kedua, kalau kita lihat perkara yang positif kepada pasukan Kedah adalah daripada segi reading game yang ditunjukkan oleh bahagian pertahanan, iaitu gandingan Akmal Zahir dan juga daripada Boyan Siger, yang mana boleh saya beri pujian kepada Boyan Siger sekali lagi menunjukkan performan yang mantap di bahagian defense department dengan membaca game dengan sangat bagus dan juga mengekang dan juga mematahkan serangan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Penang. So banyaklah tackling, interception yang dilakukan oleh Boyan Siger pada perlawanan ni untuk memastikan yang kubu ataupun D-box pasukan Kedah gagal dimasuki oleh pemain-pemain
serangan pasukan Penang, dan benda tu memang efektif lah. Memang kita boleh puji bahagian pertahanan Kedah yang begitu solid pada perlawanan ni dalam mengekang dan juga membaca gerakan serangan yang dicipta oleh pemain-pemain Penang. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang boleh kita puji tentang pasukan Kedah? Kalau kita lihat sebenarnya di bahagian tengah, iaitu combination play yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Kedah, terutamanya dari segi kontribution daripada Amir Bek. Yang mana boleh saya katakan contribution dari Amir Bek untuk game ni memang sangat-sangat bagus as a holding midfielder. Yang mana kalau kita lihat dalam situasi ataupun dalam fasa menyerang, Amir Bek banyak untuk naik sampai ke zon 14 ataupun untuk cover di bahagian tengah bagi membentuk link up bersama dengan player seperti Manny Ott dan juga Hidalgo, dan dia juga banyak cover up bahagian tengah dengan sangat baguslah untuk menggerakkan ataupun untuk progress the ball untuk bagi pasukan Kedah dalam fasa ketika mereka menyerang ataupun dalam bentuk build-up play. Dan dalam pada masa yang sama, dia juga cepat untuk drop lebih deep ataupun kembali kepada dia punya position untuk melakukan track back bagi memberi protection ataupun memberi support kepada back four pasukan Kedah ketika Kedah di counter ataupun ketika Kedah diserang. So bagi saya memang semalam Amir Bek bermain dengan sangat baik daripada segi contribution ketika menyerang, involve daripada beliau ketika menyerang dan juga ketika bertahan memang sangat bagus lah. Dan kalau kita lihat juga penggunaan daripada Hidalgo memang sangat efektif untuk game ni. Cumanya kita boleh nampak lah ada beberapa kekurangan yang dihadapi oleh pasukan Kedah yang akan saya ceritakan sebentar lagi. Jadi perkara terakhir yang boleh saya katakan tentang positif side pasukan Kedah adalah apabila Wan Amir Rafiq dikenakan kad merah, apa yang dilakukan oleh Coach Nafuzi adalah dia cuba untuk melakukan pertukaran dengan membawa masuk pemain seperti Azrin Afiq untuk push Arif Farhan bermain di bahagian kanan dan juga untuk menstabilkan balik bahagian pertahanan Kedah untuk lebih solid dan juga lebih bertahan daripada dibolosi. So itu adalah satu tactical yang bagus dan menunjukkan man management yang bagus daripada Coach Nafuzi dengan meletakkan priority untuk memastikan yang defend ataupun backline Kedah lebih solid untuk bermain dengan keadaan 10 orang daripada eager untuk attack. Jadi apabila kemasukan Azrin Afiq yang menggantikan Al-Hafiz, kita boleh nampak yang Kedah mula untuk slow downkan tempo dari segi menyerang ataupun dari segi build up. Mereka lebih kepada pergerakan dengan counter attack. Tetapi gerakan-gerakan counter attack yang dilakukan oleh Kedah boleh dikatakan agak efisien, agak berkesan untuk beat pertahanan pasukan Penang. Tetapi daripada masalah final decision ataupun perkara yang terakhir sepatutnya Kedah lakukan agak kurang memuaskan lah, yang mana kita boleh tengok ada gerakan counter attack yang dilakukan oleh Litak dan juga Manny Ott dan dibantu oleh Hidalgo di bahagian kanan, tetapi counter attack tersebut agak kurang menjadi, walaupun pada awalnya nampak yang chance ataupun peluang untuk Kedah skor melalui counter attack itu adalah sangat tinggi. Jadi mungkin boleh perkemaskan lagi dari segi decision dan juga final decision yang boleh dilakukan ketika melakukan gerakan counter attack. Sebab apa? Sebab tim dah bermain dengan 10 orang, sepatutnya boleh untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk memastikan yang Kedah boleh membawa pulang 3 mata dengan jaringan yang lebih besar sikit dari 1. Jadi itu yang boleh kita puji tentang pasukan Kedah. Dan kalau kita lihat secara overall gameplay, apa yang dilakukan oleh pasukan Kedah tidaklah banyak berubah, yang mana kita boleh nampak yang Kedah masih lagi bermain dalam sistem inverted fullback, iaitu Arif Farhan akan masuk ke half space untuk membantu Amir Bek ataupun membentuk double pivot untuk memastikan yang mereka ada protection yang bagus, ataupun Arif Farhan akan naik lebih tinggi untuk cover out half space di bahagian hadapan ataupun di kawasan pihak lawan untuk memberi supporting play kepada Al-Hafiz. Yang mana daripada segi corak permainan sebegini kita boleh tengok ada perbezaan sedikit, yang mana kalau di bahagian kiri Arif Farhan dia lebih kepada inverted untuk membentuk pivot bersama dengan Amir Bek, dan apabila dia join the attack dia still lagi berada di half space dan dia membiarkan Al-Hafiz untuk hold the touchline.
So dekat sini mereka boleh create combination play dengan switch ball di bahagian tertentu di bahagian kiri lah, tetapi sedikit berbeza di bahagian kanan, yang mana kalau kita tengok penggunaan daripada Litak dan juga Hidalgo adalah lebih kepada switch punya position. Kadang-kadang Hidalgo duduk kat tengah, kadang-kadang Litak duduk kat kiri, yang duduk kat kanan, yang menyebabkan Litak lebih kepada bermain dengan fast winger dan juga Hidalgo lebih kepada inverted masuk ke half space. Jadi mereka punya switch position kat situ bagus, dan penggunaan daripada Hishamuddin ataupun Wak Amirul Afiq, mereka lebih untuk cover the wide area, untuk membuat overlapping ataupun hold the touchline. So sedikit berbeza dengan corak permainan di bahagian kiri. Bahagian kanan lebih memfokuskan untuk right back buat overlap ataupun cover up bahagian wide area, manakala bahagian kiri ada lebih more to inverted ataupun cover up half space dan winger yang hold the touchline. Jadi itu untuk gameplay pasukan Kedah lah. Cumanya ada beberapa kekurangan yang boleh kita nampak dengan jelas apa yang berlaku dalam skuad Kedah. Yang pertama, kekurangan yang pertama adalah dari segi off ball movement daripada pemain-pemain pasukan Kedah. Tak kira lah pemain di bahagian serangan, bahagian tengah ataupun dengan bantuan-bantuan yang lain ketika pasukan Kedah menyerang. Terutamanya kita boleh lihat antara dua player yang bagi saya agak mengecewakan daripada segi off ball movement adalah daripada segi peranan Litak. Walaupun orang kata Litak mempunyai work rate yang laju dan sebagainya, tetapi kita kena faham dalam game ni kita boleh nampak yang Litak agak bermain di bawah below par. Apabila Hidalgo dah dapat bola dan cuba untuk link up play bersama dengan Litak, kadang-kadang Litak agak lambat untuk bergerak ataupun mencari ruang yang kosong. Padahal ketika itu Hidalgo dah attract pemain lawan untuk fokus kepada beliau dan create space kepada Litak, dan tunggu Litak buat larian saja, Hidalgo nak release ball. Tetapi apakan daya, Litak tak lari, Litak statik, dia stop dekat situ, yang menyebabkan space tersebut kosong dan Hidalgo tak boleh nak buat apa. Dia terpaksa open game ke bahagian hadapan terus untuk mencari Hishamuddin yang buat overlap. Jadi banyaklah pergerakan-pergerakan Kedah di bahagian serangan agak terbantut apabila Litak yang mana boleh dikatakan kurang dari segi off ball movement. Dan untuk game ni juga Litak agak mengecewakan apabila beliau bermain di bahagian wide area. Kita boleh nampak yang Litak tak boleh nak utilize dia punya potential. Sebab apa? Sebab dia tak ada pace, dia tak ada speed, yang menyebabkan dia senang untuk di cover up oleh dua pemain Penang, yang mana Penang tahu Kedah akan exploit bahagian wide area. Jadi apa yang Penang buat dalam segi defensive structure adalah mereka memastikan yang winger dan juga mereka punya left back akan turun untuk membantu track back. So pemain-pemain Penang akan overload di bahagian wide area untuk mengekang pergerakan daripada Litak yang cuba untuk melakukan penetration ke arah pasukan Penang punya di box lah. Jadi bila Litak nak masuk, Litak tak boleh nak lepas sebab kena block dan sebab kena marking dengan dua player dah. So mereka memang membentuk combination play yang bagus daripada segi defensif untuk menghalang pergerakan Litak di bahagian wide area. Yang kedua, player yang agak mengecewakan bagi saya adalah William Lira, yang mana walaupun dia menjaringkan gol dan sebagainya, tetapi boleh dikatakan in term of ball positioning, yang mana kalau kita lihat kedudukan beliau ketika situasi pasukan Kedah menyerang, terutamanya daripada segi overlap ataupun penggunaan wide area. Jadi Kedah akan melakukan crossing ataupun Kedah akan melakukan lay off ataupun akan melakukan cutback. Tetapi apa yang sedikit mengecewakan adalah Lira, dia tak cuba untuk bergerak mendekati bola ataupun tak cuba untuk bergerak menghadapi pemain-pemain yang cuba untuk cross. Yang mana Lira adalah player yang boleh saya katakan dia adalah player yang statik. Kalau boleh dia nak player-player Kedah supply bola sampai dekat kaki dia, barulah dia nak shoot. And yang ni menyebabkan kita boleh nampak apabila taktikal Nafuzi tak ada seorang player di bahagian strikers yang mobile ataupun yang banyak bergerak, menyebabkan banyak-banyak crossing ataupun cutback yang dilakukan banyak terbiar dan juga hanyalah sia-sia sahaja. Jadi boleh dikatakan Lira kita boleh nampak lah yang dia dijaga ketat oleh Rafa Victor. Tetapi dalam situasi Kedah menyerang, apa yang menyebabkan saya rasa kecewa adalah Lira lebih suka untuk mendekati lagi Rafa Victor daripada keluar daripada zone marking yang dilakukan oleh Rafa Victor. Sepatutnya apabila dia dah ni marking dan dia tak ada ruang untuk mendapatkan bola, dia kena keluar, dia kena cari space untuk dia menerima bola. Tetapi apakan daya, dia masih lagi cuba untuk dekat dengan Rafa Victor sehingga tak ada pinning action yang dilakukan, iaitu dia tak cuba untuk attract pemain lawan untuk tinggalkan dia daripada marking yang dilakukan. So benda tu agak mengecewakan lah, even dia menjaringkan gol. Tetapi
apa yang saya boleh puji, gol pasukan Kedah adalah daripada segi corner kick, dan benda tu bagus lah. Dan saya mengharapkan dengan gol Lira tu dia boleh bangkit dan boost confidence dia balik untuk the next game. Jadi benda tu yang boleh perlu untuk Kedah baiki lah kan. Jadi Lira dah boleh dapat gol, mungkin boleh boost confidence untuk the next game. Jadi kalau kita lihat Lira ditukarkan dengan Balotelli, Balotelli memang efektif sebab dia lebih mobile, dia lebih banyak bergerak. Tetapi in term of fitness pula Balotelli agak kurang. Kita boleh tengok dalam 10 minit pun Balotelli dah mula menampak cungak-cungak. So benda tu agak berbeza dengan Lira yang mempunyai fitness yang lebih bagus. Yang terakhir yang saya nak komen tentang pasukan Kedah ni adalah mengenai mereka punya corak permainan yang bermain agak kasar. Yang mana kalau kita lihat banyak tackling-tackling yang dilakukan oleh pasukan Kedah pada perlawanan ni adalah late tackle yang menyebabkan pasukan Kedah dikenakan yellow card. Jadi apabila pasukan Kedah kena yellow card, kalau kita lihat di first half, right back dan juga left back pasukan Kedah ada 2 kad kuning, iaitu right back Amir Rafiq ada kad kuning, Arif Farhan ada kad kuning. Jadi benda ni akan menyebabkan advantages ataupun orang kata apa, advantage untuk pasukan lawan untuk meletakkan pemain-pemain laju untuk beat kan. Jadi benda-benda macam ni lah yang perlu elakkan. Elakkan buat decision dengan terlalu lambat, elakkan buat late tackle dan sebagainya yang akan merugikan pasukan lah. Sebab nampak lah Kedah semalam bermain agak kasar, tetapi banyak buat late tackle yang menyebabkan banyak player kena yellow card. So benda tu. Jadi secara kesimpulannya Kedah semalam in term of attacking mereka ada kreativiti dan sebagainya, cumanya ada beberapa player yang terlalu statik dan tak ada off ball movement yang bagus, ball positioning berkurang, menyebabkan Kedah punya attacking tak berapa menjadi. Defense line dah bagus, back line dah bagus, goalkeeper pun boleh kita puji, cumanya goalkeeper apa yang perlu dibaiki oleh Kalamullah dengan defense department adalah dari segi commanding dan juga daripada segi komunikasi. Sebab banyak kali Kalamullah cuba keluar tetapi dia tak interact dengan Boyan ataupun Akmal yang menyebabkan mereka banyak miscommunication. So kalau boleh bersuara untuk memastikan yang mereka tak miskomunikasi yang boleh lead untuk kesilapan ataupun memberi ruang kepada pemain pihak lawan untuk menjaringkan gol. Jadi itu untuk pasukan Kedah. Untuk pasukan Penang pada game ni, bagi saya dalam 15 minit ke 20 minit mereka bermain dengan bagus. Terutamanya player yang boleh saya puji adalah Nick Akif, yang mana dia mempunyai vision yang sangat bagus daripada segi passing dengan membuat hantaran-hantaran yang baik untuk mencari pemain yang membuat larian di kawasan yang kosong ataupun kawasan Kedah yang terdedah kepada ruang kosong. Contohnya dia banyak buat passing kepada Adik Raub Jadi Adik Raub dia beberapa kali berjaya masuk ke dalam di box pasukan Kedah, tetapi sayang kelemahan daripada Adik Raub ni mungkin dia tak ada minit permainan yang banyak. Jadi dia menyebabkan dia buat decision making yang lambat dan dia release ball agak lambat, menyebabkan banyak space ataupun ruang yang kosong tadi telah tertutup dan dia tak ada banyak masa untuk dia release the ball. So senanglah kena patahkan balik. Sepatutnya kalau gerakan yang dicipta oleh Nick Akif kepada Adik Raub, kalau striker ataupun winger seperti Arif Aiman, saya rasa bola tersebut akan membolehkan Penang dah skor lebih daripada 2 gol. Jadi benda itulah yang Penang perlu perbaiki. Dan pada perlawanan semalam pun kita boleh nampak yang Penang walaupun bermain dengan 11 orang, Penang masih lagi berada dalam kelebihan individual play. Mereka tak ada dari segi team play, yang mana seorang player bawa bola sampai hujung dan tak cuba nak cari striker dan sebagainya. So combination play as a team agak kurang. Benda tu menyebabkan Penang tak boleh nak bergerak dengan baik. Dan kalau kita lihat daripada segi area 2 pun mereka agak kurang, yang menyebabkan gol untuk Kedah. Dan daripada segi defensive structure, walaupun mereka berlawan dengan 10 orang, mereka punya attacking style boleh dikatakan lebih kepada individual play. So benda macam itulah yang menyebabkan Penang tak boleh menang. Sepatutnya Penang boleh manfaatkan, sebab apa yang Penang cuba lakukan selepas Kedah kena kad merah, mereka cuba bawa masuk Rahmat Makasuh dan sebagainya untuk memastikan yang bahagian attacking jadi lebih laju dan sebagainya. Tetapi nampaknya perkara tersebut tidak berjalan seperti dirancang apabila Kedah juga berjaya counter taktikal tersebut dengan menukar dan membawa masuk pemain untuk lebih kepada bertahan. Jadi benda tu yang perlu kita cakna lah. Jadi untuk Penang semalam memang rugi lah, lawan dengan 10 orang tak boleh nak menang sebab disebabkan individual play dan lebih banyak control ball sampai tak mau passing, tak mau bertindak as a team play berbanding ketika first half. Kalau Penang main macam first half, mungkin Penang boleh menang. Bahkan ketika situasi gerakan menyerang pun Penang banyak terperangkap dalam offside trap sebab Kedah bermain dengan orang yang kurang, so akan mudah untuk perangkap offside trap. Jadi itu je lah oleh saya. Assalamualaikum.